Mari kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada malam ini. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Tuan muslimin rahmati oleh Allah, tajuk yang diberi pada saya adalah berkaitan dengan golongan yang beruntung yang beristighfar di waktu sahur. Tapi saya tak mau ikut tajuk tuan-tuan. Tajuk tuan-tuan lantak tuan-tuan lah. Jadi malam ni saya nak bawa sebuah hadis Nabi SAW berkaitan dengan tiga golongan yang patut kita elakkan. Jangan kita terlibat dengan tiga golongan ni. Kata Nabi SAW, thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wala yuzakkihim walahum adabun alim. Tiga golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala takkan tengok mereka, Allah takkan cakap dengan mereka, dan Allah tidak bersihkan dosa mereka. Apa yang mereka dapat? Walahum adabun alim, bagi mereka azab yang sangat pedih. Tiga golongan ni bukan Allah tak cakap kerana Allah tu bisu, wala'iyazbillah, Allah ada sifat kalam, berkata-kata. Bukan Allah tidak melihat kerana Allah tu buta, wala'iyazbillah. Allah Subhanahu Wa Taala ada sifat yang nama dia basar, Allah melihat dengan sifat. Jadi apa makna hadis ini? Allah marah sangat pada golongan itu. Kita kalau marah ke anak kita, kita jadi tak cakap dengan dia. Suami cakap marah ke isteri, tak cakap. Bahkan kalau isteri tu dia siap jeling lagi package dekat suami dia, kerana dia ada benda yang dia marah, dia tak selesa. Kalau bos kita, supervisor kita, dia marah kat kita, dialah marah-marah pun. Kalau kita tukar tempat kerja, tak ada lah benda tu dengan kita. Tapi bila Allah marah kita kat akhirat, di mana kita nak pergi? Maka tiga golongan yang tak baik ni siapa dia? Yang pertama kata Nabi SAW, al-musbilu izarahu, orang yang panjangkan atau labuhkan pakaian dia atau kain dia. Orang dulu-dulu, terutamanya Maharaja Rom dan Parsi, bila mereka nak tunjuk kata mereka ni orang kaya, mereka ni orang yang sombong. Maksud hadis tu adalah orang yang sombong. Orang yang labuhkan pakaian maknanya orang yang sombong. Orang dulu, terutama Raja Rom dan Parsi, bila dia nak tunjuk kata dia mewah, dia kaya, dia hebat, dia sombong, dia takabur pangkat, kekayaan, kemewahan dia, maka dia akan pakai pakaian yang labuh, dan pakaian dia tu terpaksa diusung dan diangkat oleh ramai orang di belakang, pekerja-pekerja atau hamba-hamba. Maknanya aku manusia yang hebat, ada manusia macam aku, tapi level dia hanya angkat baju aku je. Dia menganggap apa yang dia buat tu adalah hebat. Sombong ni tuan-tuan, sikap dan sifat yang sangat tak baik. Sebab itulah syaitan dia keluar daripada syurga Allah Ta'ala, dan dia tak mau sujud pada Nabi Adam. Satu je sebab daripada dia, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia tak mau sujud kepada Adam kerana dia takabur dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tak mau sujud dengan Nabi Allah Adam AS. Allah keluarkan dia. Punca utama dia adalah, punca tu lah, dia takabur. Dia rasa diri dia hebat, dia rasa diri dia kemal. Manusia ni tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, dia boleh jadi sombong ni beberapa benda. Kadang kekayaan, pangkat, jawatan, atau keturunan, atau ilmu, atau rupa paras, atau keturunan. Dia cantik sikit dia belagak, dia handsome sikit dia belagak, dia ada duit sikit dia belagak, dia glamour sikit dia belagak. Manusia ni dia macam tu. Kata Allah Ta'ala, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia ni dia
boleh jadi dia sombong sebab dia rasa dia dah sempurna. Dia tak berhajat pada orang. Sebab tu tuan-tuan, Allah ajak pada kita ni kalau nak kata kemas tak kemas, daripada atas sampai bawah semua ni tak baik, najis ya kita ni. Kita ni najis. Tuan-tuan balik rumah lagi, yang buat lah ni, balik rumah lagi, buka telekong, buka kopiah, garu tengok kepala, lepas tu tengok kuku kita. Ada kelumumur di kuku kita tu lekat sebab ada di kepala kita. Turun bawah sikit, kita kata kita kemas. Tidur lama sikit, dekat mata ada apa? Taib mata. Turun bawah sikit, kat telinga kita ada apa? Taib telinga. Jalan depan sikit ada apa? Hidung. Tuan-tuan korang hidung keluar apa? Taib hidung. Turun bawah sikit ada apa? Taib gigi. Turun bawah sikit daki belakang tekuk tu. Pergi ambil wipe anak-anak kita tu, cuba lap tengok. Walaupun lepas mandi kotor. Turun bawah di perut. Saya dan tuan-tuan, saya nak abang, ada najis dalam perut kita sekarang. Ada kencing di mana? Di pundi kencing, semua ada air kencing. Najis kita dah usul merata-rata pi sampai ke bawah. Maknanya daripada atas sampai ke bawah semua ni najis. Tang mana kita kata kita hebat tu? Tak hebat terang mana pun. Kata Maulana Ashraf rahimahullah ta'ala, ajibtu liman kharaja min majriyal bauli kaifa yatakabbar. Aku heran manusia yang keluar daripada saluran buang air kecil manusia, macam mana dia boleh sombong. Asal kita keluar daripada situ. Dan Allah ciptakan kita daripada apa? Mimma immahin, daripada air yang hina. Tuan-tuan, donat basi jatuh pun ayam dia boleh makan tau. Karipak basi, karipak paling mahal di muka bumi di mana? Di bazar Ramadan. Sebab inti dia nitrogen. Mahal tau. Kalau oksigen boleh tahan lagi. Tapi kalau karipak basi tu jatuh, ayam makan? Ayam makan. Tuan-tuan, saya nak abang, sorry to say lah, ayam manis titik jatuh, ayam pun tak layan tau. Ayam yang dia selesa, lebih kurang basi pun dia boleh jalan juga. Tapi ayam manis dia tak mau. Orang calik kat kita mani pun marah. Orang main kat kita calik kita. Apa dah ni? Cheese 1000 Island. Kita kata tak apa. Minta maaf, terkena kat abang. Tak apa, tak apa. Esok dia tu main pula calik. Apa ni? Ayam mani. Ui, kita boleh hambat dia sampai bertam tau. Orang ajak bawa mani kat aku, kita mesti barang. Sebab apa? Sebab benda tu adalah benda yang kotor. Benda tu tak baik. Benda tu tak bagus. Saya dan tuan-tuan masa beranak dulu penuh dengan najis. Hey, ustaz cakap elok-elok, saya mana ada najis? Ada. Nurse pun tak gamak pegang kita. Sebab tu nurse nak beranak dia pakai apa? Sarung tangan, top glove dia pakai. Sebab apa? Pakai top glove. Sebab saya dan tuan-tuan semua kita apa? Mutawasitoh. Kok mana pula ustaz? Tu darah di badan. Sebab sini beranak dia tak ada darah. Ada minyak kasturi, cuba angkat dia. Kita nak picum dari dia seorang sekali. Ada semua darah. Nurse pun tak gamak. Dia bagi kat kita bila? Lepas cuci-cuci baru bagi kat kita. Asal darah, asal hina, mati, bangkai. Tang mana kita kata kita hebat? Tuan-tuan nak tahu Allah ajak kita 3-4 layer. Allah ajak kita anak, hanya an sombong, hanya an bagus, hanya an kemal, hanya an kaya, hanya an sihat. Aku yang bagi kat hang, hang lupa. Hang main semayang, aku ajak hang. Mula-mula sekali kita main semayang tuan-tuan, semua orang berdiri di kapet yang sama. Hang pengarah, timbalan pengarah 54, 52, 48, 44 ambil pasal. Semua duduk belakang. Seorang yang lebih siapa dia? Al-Fadil Tuan Imam yang begitu merdu suaranya. Dia seorang je. Tuan-tuan tengok apa kapet dia dah. Berapa? 2, 3. 3 kapet. Madinah ni tak tahu, ni kubah hijau atas terus. Kalau merah. Dia seorang yang lebih. Kita di tempat kerja pengarah cemerlang yang hebat. Di tempat kerja kita ada office boy. Atau di tempat kerja kita ada cleaner. Pakcik tu tukar tong sampah, bersih tong sampah, bersih tandas. Dia siapa? Dia pekerja kita. Kita siapa? Kita bos dia, CEO syarikat kat pejabat dia. Tapi dekat masjid taman kita, yang imam pakcik cleaner tadi. Pakcik cleaner tu dia imam. Imam lantikkan jaib.
Tapi bagi dia kerja cleaner. Tapi semayang dia main. Dia main Allah. Kita boleh pengarah kita awak ni apa cik? Cik ingat saya bos. Bagi saya rukuk dulu tau. Bawa pakcik rukuk. Pakcik tu kata apa dia? Pakcik tu imam, ayyuhawwila ra'sahu ra'sal himar. Tuan nak rukuk awal pada saya? Boleh. Saya takut macam mana hak Nabi apa? Kepala tuan jadi kepala kaldai. Tuan pun lebih kurang nampak je kaldai kat dunia, kat akhirat jadi kaldai sungguh. Tak boleh. Dia kena rukuk baru kita rukuk. Dia rukuk baru kita rukuk. Dia bangkit baru kita sampai. Saya menteri. Menteri duduk belakang Tok Imam, menteri kena ikut Tok Imam. Di luar masa sidang akbar, menteri buat peraturan, imam lah ikut menteri. Tapi dalam sembahyang tak kira menteri ke siapa dalam dunia, presiden terbesar di dunia pun duduk di belakang. Yang championnya Tok Imam. Allah ajak kita. Tak ada apa nak bandingkan kita. Ada lagi sombong, ada ustaz, ada lagi dalam hati saya sombong. Okey, Allah ajak kita second layer. Tak mana second layer masa kita rukuk. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Perasan apa dia? Kepala kita yang kita kata kemas, tang tu yang kata pandai, hak kita kata pandang rendah ke orang, yang hina orang B40 ke apa ke semua tu, di mana lokasi kepala kita berhampiran dengan punggung kawan hadapan. Itu cakap Kuala Lumpur lah, tak apa pedih. Depan pungkok orang. Tu baru pedih dia rasa. Tak pedih lagi. Allah ajak third layer lah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Allahu akbar. Pungkok ni atas, kepala turun bawah. Macam mana duduk atas pula? Nak ajak lah. Nak ajak apa? Yang ni tak hebat. Yang hebat orang yang hang sujud tu. Dialah bagi rezeki, dialah bagi hidup, dialah bagi sihat, dialah bagi kaya, dialah bagi isteri, dialah bagi anak, dialah bagi jawatan, dialah bagi semua benda kat hang tu. Yang hang sahang hebat sebab apa? Sujud kat dia. Buang jawatan, pangkat, kekayaan, soros, semua yang kita ada sebagai yang kita pandang rendah dan sombong pada orang. Macam selipar di luar surau dan masjid. Masa kita masuk surau masjid pakai selipar tak? Tak. Sebab apa? Tinggal semua kat luar. Semua tu lah ideologi, pemikiran kita yang kata sehebat semua ni bungkui, bawa di luar. Masuk semua sama di sisi Allah SWT. Sebab kita tak hebat mana. Yang hebat siapa? Allah SWT. Kalau Allah, hari ni kita boleh sembang kemas katok meja kedai kopi, bergerak kopi, cawan jatuh. Bila sihat. Allah bagi slip disc saya, menerap tidur ke berat. Apa pun tak lewat. Demam 3 hari tak kebah, pergi hospital. Muka tengok macam rabbit jatuh dalam kolam ayam. Kita pernah tengok rabbit jatuh dalam kolam. Kolam kan sejuk, dia lalu kat tepi, cip dia jatuh. Bila kita angkat dia, muka dia kecut dia. Sejuk kan. Ada kaki betul. Macam tu lah. Kemalam sembang kemas, terajang meja-meja semua. Tudung tak mau pakai, tak puasa, bulan puasa makan nasi depan orang. Misap vape atas motor, kata dia hebat. Semua benda jahat dia buat. Jadi LGBT, jadi liberal, macam-macam lah jahat buat. Allah tarik satu orang ya, stroke ya. Ayak ada sini, tangan ada sini, tak boleh ambil. Ayak ada sini, tangan dekat lah, tapi tak boleh grip. Ni tak boleh, tak fungsi. Allah. Saya jumpa satu muslimat masa kuliah tu. Ni watak dia kan. Dia dengar kuliah, lepas tu dia tutup, dia tidur. Saya kata dia ni awak tidur, lepas tu dia buat macam ni, lepas tu dia tutup, lepas tu dia buat ni. Sebenarnya saya tanya, kau ada apa? Kau buat tu? Ustaz, ni orang saya ni, orang atas mata ni, dia tak kuat. Dia nak angkat kelopak mata ni, dia tak boleh. Saya kena tolong. Dulu saya manual, dulu dari auto, sekarang saya manual. Saya buat sendiri. Ya Allah, saya fikir tuan-tuan, nikmat kelip mata kita tak pernah terbayang dalam hidup kita. Kita duk kelip mata, biasa satu hari. Rupanya bila benda tu tak ada, baru kita tahu. Ya Allah, kalau manual penat kita, tak nak jentik, tak nak jentik.
Tuan-tuan, yang ni, orang ni yang kita tak pernah ambil berat, Allah tutup dia punya sistem saja tang ni, hang menerak lah macam ni hang tiap-tiap hari. Mau macam ni. Muka dia gambar tatu naga, tapi mata kena angkat tiap hari. Hang gangster. Gangster tahu mana hang. 20 tahun kita duduk rumah kita, blackout rumah kita, gelabah lah kita. Hei, kata kemai kan? Rumah hang sendiri pun hang gelabah betul. Tak kemai. Kita pun tak tahu kita tidur pergi apa. Kita tahu kita tidur pergi apa. Tak tahu. Yang kita tahu kita letak kepala. Oh, letih semalam. Oh, tidur. Ui. Tidur trio, letih betul. Kita tanya hang tidur pergi apa? Pukul 10. Tapi hang lelakkan kepala hang exact time pukul apa? Tak tahu. Tu kita lemah. Jadi bila kita dah semua serba-serbi lemah, maka kita berhajat dengan Allah SWT. Al-Mutakabbir ni sifat siapa? Sifat Allah. Mutakabbir, 99 nama Allah ada mutakabbir. Allah boleh ke Allah mutakabbir? Boleh kan? Sebab apa? Sebab memang Allah punya. Langit Allah punya, bumi Allah punya. Allah bagi sihat, Allah bagi sakit, Allah bagi binatang makan, minum. Semua ni pentadbiran. Kulla yawmin huwa fi sya'n. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Saban hari urusan seharian Allah Ta'ala dengan makhluk tak habis. Ada makhluk nak kena azab, ada makhluk nak kena bagi rezeki, kena settle rezeki binatang di laut, kena selesaikan masalah orang yang ada masalah, doa ke Allah. Banyak benda tiap hari Allah boleh buat. Sebab tu Allah hebat. Saya cakap, tuan-tuan boleh dengar. Sebab saya seorang. Tuan-tuan semua orang cakap. Saya pening tau. Tuan-tuan tu bangkat tangan siapa nak cakap. Tapi Allah, semua manusia berdoa dalam semua bahasa. Masing-masing ada luahan perasaan tersendiri. Masalah ekonomi, masalah isteri, anak, keluarga, mak, mentua, kakak ipar. Semua masalah tu dia doa. Allah Ta'ala kata apa? Wa nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat tengkuk bawah. Hang doa bahasa Arab boleh, Melayu boleh, Tamil boleh, Cina. Hang bahasa apa boleh? Hang bisu pun aku faham. Satu dunia doa serentak dalam dunia doa untuk Ramadan macam-macam. Allah dengar setiap satu hamba dia tanpa terlepas. Itu yang hebatnya Allah. Maka layaklah Allah dengan sifat Al-Mutakabbir tu. Kita ni tuan-tuan lemah. Saya beritahu tuan-tuan, boleh kita duduk? Boleh. Saya duduk bawah atas ni, taklah selengok tuan-tuan. Okey lah. Saya kata kita semua duduk atas kursi. Berapa lama boleh duduk atas kursi? 2 hari boleh? Tak larat saya. 2 hari sakit bukuk, 2 hari duduk atas kursi. Okey, berdiri ya. Berapa lama boleh berdiri? Boleh 3 hari berdiri. Betul, tak larat. Dia tu beli kurta RM1. Oh ni yang berebut macam gila betul. Beli kurta RM1. Tak larat nak potong lama-lama. Dia pun duduk. Okey lah, jalan boleh. Boleh jalan sampai mana? Boleh daripada sini sampai Citera boleh jalan. Tak larat, saya jauh sangat. Boleh lari. Boleh sampai mana boleh lari. Lemah semua. Nak makan banyak mana? Boleh makan sepinggan? Boleh. 2 pinggan? Boleh lah. 3? Boleh lah. 4? Tak boleh, muntah. Boleh minum air banyak mana? 1 gelas boleh? 2? Boleh 2 boleh? Boleh? 3 boleh? Boleh? Dah minum 3 gelas kenyang, orang buat main jus yang sedap ni. Tadi kita minum ais kosong aja. Boleh tak minum jus tu? Semua daripada ais kosong nombor 1 semua akan keluar. Sebab tu kita ni Allah ajar kita, tak ada apa-apa di sisi Allah SWT. Bila kita kata Allah, bila azan muazzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dia kata, betul Allah besar. Kita kecil, member kecil, TV kecil, telefon kecil, isteri kecil, anak kecil. Maksud dia, tinggal semua benda kecil, mai ke Allah Ta'ala. Kita tuan-tuan jangan kata sombong dengan Allah. Orang sombong dengan kita pun kita meluat. Kata contoh lah. Dia kawan sekolah menengah kita. Ada apa bisnes apa dia buat, apa dia buat macam YouTuber ke apa macam viral sikit benda dia buat tolong. Dalam pun panggil dia bagi pingat lah. Daripada pingat lah dapat datuk. Contoh. Dia member kita. Kita jumpa dia. Nama dia Kadang Kasim lah. Kasim faham tak? Kita Kasim Datuk tau dekat elok. Oh belakang lah.
Aku member duk satu sekolah buat teruk tu. Dia suruh kita panggil dia tu. Kalau tak ada, kita ingat dia melawak, dia suruh. Ingat aku melawak dengan hang dia. Tuan-tuan meluat dengan orang tu. Meluat. Masa nak start motor langgar. Langgar kan, macam hebat kan. Datuk pun sama orang, kencing kuning ke. Datuk kencing ke rainbow. Marah kita kat dia. Tuan-tuan bayang, kita sama member pun kalau dia berlagak kita marah. Bayangkan Allah, dia berlagak, pagi dah kita marah. Macam anak kita kecil lah, baru setahun berlagak kami lagi. Pampers pun aku beli. Hang berak pun aku basuh. Hang nak berlagak apa? Macam tu lah. Kita kecil, tak ada guna apa. Tapi tiba-tiba kita sombong, kita tak mau semayang, tak mau buat ibadat pada Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan muslimin rahmati oleh Allah, sempena Ramadan yang mai ni 2 minit lagi. Ramadan yang mai ni kita dekat nak masuk separuh daripada Ramadan. Kita perbaikilah balik amalan-amalan kita, mana boleh kita perbaiki balik, kemahkan balik. Kita doa pada Allah, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Dan saya juga doa pada tuan-tuan, Allah terima semua ibadah-ibadah yang kita lakukan sepanjang Ramadan. Cukup 20 minit untuk tazkirah. Sebab tuan-tuan pun tak habis semayang lagi, duduk syurga bawah tu. Jadi saya sebagai pemimpin yang memahami jiwa rakyat pun nak melingkup balik dah. Jadi tak khawatir selalu. Cuma saya nak beritahu kat tuan-tuan pelancaran dana untuk surau kaumah. Sekarang saya ambil seminit masa tuan-tuan. Okey, tuan-tuan tahu tak, Bayan Baru ada Old Town White Coffee, ada Sunny Chaputiao, ada on the way nak pergi Pisau tu kan, belah kanan tu ada surau kat Sunny Chaputiao. Dia duduk petik jari. Tak mana Ustaz, tak mana. Saya tak nampak lagi surau Ustaz ni, tak mana, tak nampak. Dia biasa kalau kita habaq nama surau dia lambat sikit, kita punya nak loading tu lambat. Kalau kita habaq nama kedai makan dia cepat lah. Hantar Sunny Chaputiao tu tempat raya tu, depan tu lah surau. Kita ada surau situ. Macam Syekh Yusuf lah, 2 bigat kan. Kita kata dia hantar masjid 2 bigat. Kita tak mana 2 bigat hantar, tak jalan Datuk Keramat tu sikit nak masuk hospital belah kiri semua tu, dia belah kanan depan sikit je. Tak mana dia petik jari tu. Tak mana. Hantar nasi kena cherry. Cherry jangan tanya lah Ustaz, India kami pergi tawur sempoi punya, kami Thailand setang tu lah tu. Saya kata dia hantar masjid tu 18 langkah yang tepi tu. Dia kata ada masjid tu. Nampak saya pergi darah. Tak tahu saya masjid tu. Surau ni ni. Saya bawa mic kat tuan-tuan. Muka saya cik sekali tu. Surau ni dah buat dah macam ni dah, siap dah macam ni dah. Bentuk dua ni, kerawang ni semua dah naik dah, nama surau dah naik dah. Macam ni dah. 1 juta. Tapi dah kutip 700,000. Shot 300,000. Bulan puasa ni saya punya kerja ni lebih kutip ni bagi habis cukup. Kontraktor kata tak apa Ustaz, pelan-pelan lepas Ramadan kami akan claim dekat Ustaz. Jadi saya buka tuan-tuan untuk peluang lah. Saya tinggal poster ni sagi sebelum tuan-tuan balik nanti. Macam mana kita ada tabur ke orang, tabur sejadah ke bawah belakang tu situ. Pagi tuan-tuan dah habis weekend, kita bos sejadah tang tu situ. Tuan-tuan sambil balik, sambil bungkus sejadah balik rumah. Yang baik tu bol lah duit. Jangan ambil duit daripada sejadah tu pula. Bol tu katalah tuan-tuan, Allah, Ustaz tak beritahu mak menekan saya, dia kata dia nak bagi sebab dia arwah suami dia ada lagi. Tak apa tuan-tuan, ni iklan ni, akaun ada ni, duit now segala mak nikah ada. Tuan-tuan dekat amat bagi kat dia. Saya pun dah hantar dalam bentuk alam maya satu. Nanti AJK akan buat dalam grup taman, grup surau tuan-tuan. Sepanjang Ramadan, tuan-tuan teringat bila-bila nak bagi, tuan-tuan boleh masukkan dalam malam ni ada dekat saya. Ataupun tuan-tuan kata tak apa Ustaz, nanti kami buat kutipan 3-4 hari, kami hello Ustaz, kami pergi sekolah pergi sekolah pula ni, kau pergi sekolah, kami jumpa Ustaz, kami telefon kalau Ustaz lalu tahun ni kami nak bagi ya Ustaz, boleh. Tuan-tuan nak resit, beritahu saya ni nombor pengurusi ada, nombor saya apa ada sini, ada nombor saya sini. Tuan-tuan ambil lah. Jangan merepek-merepek lah, ambil nombor. Macam-macam. Tak bagi dia kata belagak. Tentang masuk YouTube belagak, dia kata ulang. Bagi dia ambil macam-macam. Dia hantar beruk naik basikal.
Akrobatik China saya dapat. Kan pusing cawan. Satu kat kepala, satu kat dagu, satu kat hidung, dua kat tangan, lepas tu kat kaki. Saya tu kata, yang hantar datang ni buat apa? Aku tak beda. Akrobatik bukan pakai jubah, semua pakai baju kecil-kecil gitu ya. Merepek pakai lingkup pahala Ramadan. Lepas tu dia add saya masuk dalam grup sekolah menengah ni. Grup sekolah menengah ni bawah sikit pada Firaun. Macam-macam merepek, gambar orang pakai baju, tak pakai baju, semua dia buat tu. Saya left, dia add. Saya left, dia add. Saya PM dia, yang add aku dalam grup iblis ni sebab apa? Dia kata tak saja nak suruh ustaz ceramah kat dia. Saya kata tak payah. Bukan dia buat ceramah dengan aku melingkup duduk dalam grup kan. Tak payah. Ada benda-benda nak tanya apa pembinaan ke apa, boleh. 2 nombor pengurusi pembinaan ada benda hari segala nikah tu. Saya tinggal kat tuan Elan. Ada beberapa poster kecil-kecil. Kalau tuan-tuan nak dekat kat tempat kerja ke, taman suruh mak mentua ke, mak mentua nombor 2, mak mentua nombor 3 ke, boleh main ambil sini insya-Allah. Sekarang kita buat apa? Makan. Bukan sambung tarawih yang mengada. Tapi dah 8 tapi kan. 8. Tu lah. Nampak macam semua happy je, tidak balik awal. Okey. Terima kasih. Itu saja. Minta maaf saya ambil masa dengan tuan-tuan sikit. Moga ada kebaikan atas pertemuan kita. Yang baik pada Allah, yang kurang sempurna atas kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.